يا من هو الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada petang yang berbahagia ini, kita dapat sekali lagi bersiaran melalui channel Sahabat Al-Furqan, YouTube dan juga FB. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini akan memberi manfaat kepada diri kita dan kepada para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita untuk mempertingkatkan lagi kualiti iman dan Islam kita. Kita mahukan diri kita ini mendapat redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh yang dilakukan. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah, kita dapat lagi bertemu di dalam pautan zikrullah untuk siri yang ketiga. Ini bermakna kita sudah 3 kali bersiaran dan siaran yang lepas itu boleh ditonton balik melalui YouTube ataupun FB, iaitu Sahabat Al-Furqan. InsyaAllah manfaatkanlah sementara masa yang lapang ini kita miliki. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah. Jadi kalau malam tadi kita telah pun melihat 2 daripada contoh zikrullah yang kita paut, yang kita nak jadikan amalan harian kita. Mudah-mudahan dengan penambahan pengetahuan kita tentang kelebihan zikir-zikir itu, maka kita beristiqomah untuk mempertingkatkan kualiti amal-amal soleh kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu dengan amalan 3 kali dibaca waktu pagi surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Kemudian kita menyambung amalan yang kedua dalam bentuk zikrullah tadi, mengucapkan ta'awuz, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim sebanyak 3 kali di waktu pagi ataupun petang, dan diikuti dengan 3 ayat yang terakhir dalam surah Al-Hasyr, iaitu ayat 22, 23 dan 24. Ini pada petang ini kita menyambung kembali. Apakah contoh-contoh zikir-zikir yang kita panggil zikrullah dalam usaha kita mempertingkatkan lagi keimanan dan penghayatan amal-amal soleh kita. Hadis berikut dia di dalam kitab yang telah kita rujuk, iaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yusbiha wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun qala misla ma qala au zada alaihi, rawahu Muslim wal lafzu lahu wa Tirmizi wan Nasa'i wa Abu Daud wa indahu subhanallahil azim wa bihamdi, rawahu Ibnu Abi Dunya wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim wa lafzihi man qala iza asbaha
mi'ata marrah wa iza amsa mi'ata marrah subhanallahi wa bihamdi ghufirat dzunubuhu wa in kanat aksara min zabadil bahar atau kama qala. Jadi tentang hadis yang mengajarkan kita kalimah zikir yang boleh disebut, iaitu kalimah subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Jadi dalam hadis ini ada riwayat yang berbeza tentang kalimatnya itu, tentang manfaatnya itu. Jadi kalau hadis yang pertama tadi yang disebutkan, iaitu baginda Nabi SAW bersabda, siapa yang ketika waktu pagi dan ketika waktu petang menyebutkan kalimah subhanallahi wa bihamdi, menyebutkan kalimah subhanallahi wa bihamdi berapa kali? Mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Jadi kalimah ni dah selalu kita baca, dah selalu kita dengar, dan menjadi ikutan untuk amalan-amalan kita. Tetapi apakah manfaat daripada sebutan zikir tersebut? Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Mi'ata marrah, 100 kali. 100 kali waktu pagi ataupun waktu petang. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala misla ma qala. Di hari kiamat nanti tidak akan ada seseorang yang lebih mulia. Tidak akan ada seorang yang lebih mulia daripada seperti orang yang menyebut kalimah subhanallahi wa bihamdi. Jadi nak menggambarkan betapa besarnya manfaat. Di padang mahsyar nanti semua manusia berbilang jenis, berbilang kaum, bertingkat-tingkat, pelbagai bangsa dan sebagainya. Maka yang paling mulia di saat itu, di antara ramai-ramai itu, ialah antaranya orang yang selalu mengucapkan subhanallahi wa bihamdi di waktu pagi dan juga di waktu petang. Ini perumpamaan. Sedangkan di saat itu ramai manusia nanti yang mempunyai kedudukan yang tinggi berdasarkan amal-amal soleh mereka. Tapi tidak dinafikan antara orang-orang yang dimuliakan di padang mahsyar nanti ialah orang yang selalu menyebut kalimah subhanallahi wa bihamdih. Jadi kita cuba amalkan. Sebelum ni barangkali kita jarang mendapat untuk beramal sebanyak 100 kali. Kalau kita sembahyang berjamaah, lepas tu Pak Imam membaca subhanallahi wa bihamdi, maka kita dibimbing terikut dengan amalan Pak Imam itu. Jadi kali ini kita sudah mengetahui tentang manfaat kalimah-kalimah zikir itu, maka sebagai panduan, bila Nabi menyatakan mi'ata marrah, maka kita cuba untuk berikhtiar mendapatkan 100 kali ucapan itu. Jadi waktu pagi ataupun waktu petang, ataupun waktu pagi dan waktu malam, waktu siang dan waktu malam. Jadi Nabi tak kata 100 kali itu dalam satu tempoh yang sama. Jadi ini boleh kita fahami. Maknanya bilangan tu biarlah kita dapat 100 kali. Tapi tempoh masanya barangkali lepas sembahyang subuh kita baca 10 kali umpamanya. Lepas sembahyang zuhur kita baca 20 kali umpamanya. Kita adjust kepada lepas waktu solat tadi, kita bahagi-bagikan 100 kali, kita bagikan dengan 5. Jadi bolehlah kita katakan setiap kali lepas solat fardu 20 kali umpamanya. Ataupun mungkin ada formula yang lain bagi kesempatan tuan-tuan. Mungkin kita dapat menyebut kalimah subhanallah wa bihamdi tadi di dalam kenderaan. Waktu kita nak pergi pasar umpamanya.
Jadi bukan mesti kita menyebut kalimah subhanallah wa bihamdi itu di atas tikar sembahyang sahaja. Maknanya boleh kita buat di saat-saat lain. Yang pentingnya di sebelah siang dapat 100 kali, di sebelah malam dapat 100 kali. Itu yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Manakala hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula mempunyai tambahan lafaznya. Dalam kalimat dalam hadis Nabi itu ada tambahan lafaznya seperti mana dinyatakan di sini, baginda menyatakan atau baginda Nabi bersabda, man qala iza asbaha mi'ata marrah. Apabila seseorang itu menyebutkan di waktu pagi 100 kali, wa iza amsa mi'ata marrah, dan di waktu petang ataupun di waktu malam 100 kali, subhanallahi wa bihamdi, kalimah tasbih dan kalimah tahmid itu, subhanallah artinya kalimah tasbih, wa bihamdi kalimah tahmid. Jadi kita cantumkan subhanallahi wa bihamdi. Apa manfaatnya? Kata baginda Nabi SAW, ghufirat lahu zunubuhu wa in kanat aksara min zabadil bahar. Akan diampunkan untuknya segala dosa-dosanya, walaupun dosanya itu dosa yang banyak seperti banyaknya buih di lautan, ataupun lebih banyak dosa daripada pahalanya tadi, daripada buih di lautan. Sampai tahap begitu Allah perumpamakan, walau banyak macam mana dosa kita, bila kita bertaubat kepada Allah, bila kita melakukan amal-amal soleh, maka kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimah yang pertama pada petang ini sebagai panduan kita untuk berzikir, iaitu kita menyebut subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. Itu contoh kalimahnya. Dan kita cuba memahamkan maknanya. Maha suci Allah dan pujian untuknya. Maha suci Allah dan pujian untuknya. Jadi kalau boleh setiap kali kita menyebut subhanallahi wa bihamdi, hati kita dan akal kita memberikan makna terjemahan kalimah tersebut. Maha suci Allah dan pujian untuk Allah. Jadi kita akan mendapat pahala yang berlebih-lebihan. Bila kita menyebut kalimah itu sendiri, kemudian kita dapat memahaminya makna kalimah tersebut, sudah tentulah pahala yang kita dapat berlebihan. Tak sama dengan orang yang hanya menyebutnya tanpa mengetahui maknanya. Jadi dalam kalimah, dalam hadis ini, yang kata Nabi tadi, wa in kanat aksara min zabadil bahar, walaupun dosanya seumpama lebih banyak daripada buih di lautan, maka penulis kitab ini telah mentakrifkan, menguraikan maksud dosa di situ ialah ghufirat zunubuhu, iaitu tentang as-saghair, zunubus saghair, dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil yang ada pada kita dengan sebab amal soleh yang kita buat, seperti menyebut kalimah-kalimah zikir, Allah akan hapuskan dosa-dosa tersebut dengan mudah bagi Allah. Sebab apa? Sebab Allah bersifat innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Maha memaafkan kesalahan hamba-Nya. Tapi ingat, kemaafan di sini yang dinyatakan oleh para ulama ialah dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil. Al-hasanatu yuzhibna sayyiat di dalam Al-Quranul Karim. Amal-amal yang baik akan menghapuskan dosa-dosa melalui perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi dosa-dosa kecil mudah diampunkan oleh Allah dengan amal soleh, dengan amal soleh. Tapi kita jangan lupa bahawa di dalam Islam ini
terdapat dua jenis dosa. Terdapat dua jenis dosa. Yang pertama dosa-dosa kecil, yang kedua dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar ini juga telah dirangkumkan oleh para ulama dengan jumlah yang begitu banyak. Dosa-dosa besar yang begitu banyak. Jadi dosa kecil Allah akan ampunkan, dosa besar juga akan Allah ampunkan sekiranya kita bertaubat. Antara dosa besar contohnya seperti minum arak, berjudi, berzina, ambil rasuah. Itu contoh antara dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar ini juga akan diampunkan oleh Allah sekiranya manusia itu bertaubat, memohon keampunan daripada Allah. Hanya satu dosa besar yang tidak Allah ampunkan, iaitu perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Umpama ajaran Kristian mengumpamakan Tuhan itu ada tiga, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Mak dan Tuhan Anak. Begitu juga dengan agama lain yang menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan patung-patung berhala yang mereka sembah. Sama ada patung itu ditempatkan di tempat-tempat yang terpelihara ataupun sebagainya. Mereka sembahyang di depan patung tersebut. Mereka percaya adanya Tuhan yang menjadikan dunia ini. Mereka percaya. Sebahagian orang-orang kafir ini tadi mereka percaya bahawa ada Tuhan yang menciptakan bumi. Tetapi mereka telah menyengutukan Tuhan yang selayak disembah. Mereka kata Tuhan mereka itu yang ada di dalam rumah kecil, rumah berwarna merah umpamanya, yang ada satu tiang, itulah Tuhan dia, duduklah di dalam itu. Sebagiannya tadi dalam keadaan matanya yang sipit, perutnya bulat dan sebagainya. Itu Tuhan kepercayaan mereka. Mereka percaya adanya Tuhan, tapi mereka telah salah mentakrifkan siapa itu Tuhan Allah yang layak disembah. Kita orang Islam, orang yang beriman, kita percaya Allahus Samad, Allahu Ahad, Allahus Samad. Allah itu esa, Allah itu tempat pergantungan makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan anak dan Allah tidak dilahirkan. Itu antara sifat-sifat Allah. Jadi kita orang yang beriman percaya Allah itu satu, itulah yang menciptakan segala-galanya. Kullu mawjudin siwallah. Setiap yang wujud di atas muka bumi ini kecuali Allah. Itulah yang dikatakan makhluk. Jadi apa sahaja yang wujud di atas muka bumi ini, sama ada yang gaib ataupun yang dapat dilihat dengan mata kasar, itu semuanya dinamakan makhluk, dan penciptanya dipanggil Khaliq, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucap subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, ada tambahan kalimah yang lain. Kalau dalam hadis ini tadi, siapa yang mengatakan subhanallahi wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, 3 kalimah saja, subhanallah wa bihamdih. Jadi kalau kita selalu baca, maka tidak akan terasa janggal. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Itu contoh. Kita dah bawa kalimah zikir ini di dalam majlis-majlis tahlil umpamanya. Kalimah itu ada disebutkan dalam majlis itu. Tapi janganlah dibaca ketika tahlil saja. Ada kematian saja baru kita nak menyebut kalimah subhanallah wa bihamdi tadi. Tidak tuan-tuan. Tetapi kita boleh tambahkan bila-bila masa. Lebih-lebih lagi di waktu siang dan juga di waktu malam. Jadi bagaimana tuan-tuan nak membaca je, terpulang untuk dilagukan ataupun dibaca dengan satu nada sahaja.
Itu terpulang masing-masing. Yang penting kita dapat menghayati. Pastikan ketika kita menyebut kalimah tersebut, telinga kita mendengarnya supaya kita dapat membuat penilaian. Adakah kalimah yang kita sebut itu benar ataupun tidak? Jangan kita hayal. Mulut menyebut tapi telinga kita tak mendengar. Bahkan kita mendengar yang di luar sana. Jadi kita fokus. Inilah yang kita katakan tadi, kita memberi penumpuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memberi fokus yang sepenuhnya dalam arti kata kita mencari ketenangan, kekhusyukan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Di samping ketenangan kita menyebut tadi, kita dapat memberi maknanya Maha Suci Allah dan pujian untuk Allah. Maha Suci Allah dan pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ucapkanlah. Kemudian yang kedua, di dalam kitab ini menyebut, iaitu bacaan yang agak panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Fi yaumin mi'ata marrah. Hadis ini panjang. Iaitu siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dapat 100 kali. 100 kali. Dalam hadis ini disebut wa kanat lahu hirzam minasyaitani yaumahu zalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa rajulun amila aksara minhu. Siapa yang menyebutkan kalimah tersebut, iaitu kanat lahu hirzam minasyaitani yaumahu. Dia terpelihara daripada kejahatan syaitan pada hari itu. Kalau dibacanya pada waktu pagi, maka pada waktu siang itu terpelihara daripada gangguan syaitan. Sampailah ke waktu petang. Dan nanti pada waktu petang, diamalkan juga dengan membacanya sebanyak 100 kali. Maka di hari kiamat nanti, tidak ada orang yang datang kecuali orang yang lebih banyak membaca kalimah tersebut. Artinya, kalau dekat dunia kita dah amalkan pembacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita dapatkan amal, beramal 100 kali, maka di hari akhirat nanti kita akan bertemu dengan orang yang membaca seperti itu bilangannya 100 kali ataupun yang lebih daripada bilangan tersebut. Barangkali si fulan dapat membacanya sampai 500 kali, sampai 1000 kali dan sebagainya. Jadi kita akan dapat bertemu dengan mereka-mereka yang beramal seperti kita tadi. Kita amalkan kalimah subhanallah wa bihamdihi tadi pun, kita akan jumpa dengan orang-orang yang lebih banyak melakukan amalan tersebut, dan kita membaca kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhir, pun di akhirat nanti kita akan dapat bertemu dengan orang yang lebih banyak daripada membaca kalimah tersebut, lebih daripada 100 kali. Jadi yang penting di sini juga, tuan-tuan, bila kata Rasulullah, sabda baginda Nabi, menyatakan wa kanat lahu hirzam minasyaitani yaumahu. Dia akan terselamat, terpelihara daripada gangguan syaitan pada hari itu. Jadi kita sedia maklum, dalam surah Al-Nas yang kita baca semalam, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan-kejahatan syaitan yang bernama syaitan khannas. Dan kejahatan-kejahatan ini dilakukan oleh musuh kita, iaitu syaitan, dan juga di kalangan
manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan orang yang banyak mengamalkan kalimat zikir itu menjadi pendinding bagi dirinya daripada terjebak ataupun terkena gangguan-gangguan syaitan. Bukan hanya pujuk tipu daya syaitan saja, bahkan barangkali perbuatan sihir yang dilakukan oleh manusia kepada mereka. Jadi yang dikatakan sihir ini ialah suatu perbuatan. Suatu perbuatan mendatangkan mudarat kepada pihak yang ketiga. Perbuatan itu dilakukan oleh manusia dengan bantuan jin ataupun syaitan. Itu yang dikatakan perbuatan sihir. Dan biasanya orang yang melakukan perbuatan sihir ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memang hatinya busuk untuk melakukan kemudaratan kepada mereka-mereka yang tidak disukainya. Jadi dengan bantuan jin ataupun syaitan ataupun makhluk halus, inilah yang mengakibatkan simpulan-simpulan itu tersiksa akibat perbuatan sihir, atau dinamakan perkataan lain dengan perkataan santau dan sebagainya. Jadi ini satu daripada perkara gaib yang memang kita wajib percaya adanya usaha-usaha jahat secara gaib yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah. Min syarri ma khalaq. Dalam kalimah lain, dalam hadis lain, Rasulullah menyatakan juga kita menyebutkan kalimah na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung dengan Allah. Na'udzu bikalimatillah. Kita berlindung dengan Allah, dengan kalimat-kalimat Allah, dengan zikir-zikir Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalimatit tammati min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja syaitan iblis itu makhluk yang jahat, bahkan ada di kalangan jin juga yang jahat, bahkan ada di kalangan manusia juga yang jahat. Jadi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan kalimah tersebut, iaitu kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu hadis yang kedua, isi yang kedua tentang amalan zikir yang boleh kita amalkan untuk harian kita. Kalau dapat setiap hari, alhamdulillah. Kalau tak dapat setiap hari, barangkali 2 hari sekali. Atau kalau tak mampu, mungkin seminggu sekali. Tak mampu seminggu, sebulan sekali. Tak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Kalau setahun sekali pun tak boleh, seumur hidup sekali, supaya kita menjadi umat Nabi Muhammad yang mengamalkan sunnah baginda, walaupun hanya sekali dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat beruntung. Allah utuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islam, memberi pencerahan terhadap ajaran agama Islam. Baginda sampaikan kepada para sahabat, sahabat sampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan kepada tabi'in, dan mereka terus menyampaikan zikir-zikir panduan yang diberi oleh Rasulullah ini kepada para alim ulama, dan para alim ulama insya-Allah akan meneruskan penyampaian ilmu ini sampai hari kiamat. Tetapi perlu kita ingat bahawa sebelum berlakunya hari kiamat, Allah akan tarik ilmu-ilmu syariat Islam ini melalui kematian para alim ulama. Jadi dampingilah alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita selamat mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jangan kita bersama ulama-ulama yang menyelewengkan ajaran Islam, menyembunyikan rahsia-rahsia ajaran Islam, membisukan mulut daripada menyatakan dakwah-dakwah Islam ini. Sebaiknya kita jadi pendakwah. Baginda Nabi juga menyatakan kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu akan bertanggungjawab terhadap pimpinan kamu. Jadi berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan hadis Nabi Allahumma shalli ala Muhammad, iaitu balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang kamu dapat daripada aku walaupun satu potong ayat, walaupun satu ilmu, sampaikan kepada saudari Islammu yang lain. Dikuatkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia lain ke jalan Allah. Ajaklah manusia lain ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang lain secara hikmah menuju ke jalan Allah. Dengan cara yang baik. Bil hikmah. Kadang-kadang kita berdakwah dengan cara lisan. Kadang-kadang kita berdakwah dengan cara penulisan. Kadang-kadang kita berdakwah dengan tingkah laku kita. Bil hikmah, itu yang dikatakan berdakwah dengan bijaksana. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan kadang-kadang kita juga berdakwah dengan memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang meminta peringatan, meminta nasihat daripada kita. Dan di sana juga perlunya ada teguran-teguran sekiranya berlaku kesilapan yang jelas bercanggah dengan ajaran Islam. Umat Islam perlu saling tegur menegur sekiranya terdapat kesilapan yang bercanggah di dalam syariat Islam yang dilakukan oleh manusia tadi. Dan kadang-kadang kita berdakwah tadi, wajadilhum billati hiya ahsan. Kadang-kadang kita boleh berdakwah kepada mereka-mereka ni tadi dalam bentuk berbual, berbahas, berbincang, berdialog. Inilah antara bentuk-bentuk dakwah. Jadi bagi mereka yang ingin berdakwah, maka sayu dia dah kita mengetahui dan memiliki ilmu-ilmu tentang cara berdakwah ini. Yang arti kata bukan nak jadi pendakwah itu mesti belajar sampai tinggi habis di peringkat universiti ataupun kita mempunyai syahadah-syahadah untuk membenarkan kita berdakwah. Hakikatnya selagi apa yang kita sampaikan itu perkara yang hak, perkara yang tidak bercanggah dengan syariat Islam, itulah yang dikatakan kita berdakwah. Selagi itulah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlulah kita amat-amati betapa pentingnya ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga kita nak melihat di sini sebagai panduan kita untuk kita tambahkan lagi pautan kita terhadap zikrullah, pergantungan kita kepada Allah melalui kalimah-kalimah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. An Aban bin Utsman qala sami'tu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'in kulli lailatin bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim salasa marrat fayadurruhu syai'un. Atau kama qala. Maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, iaitu ma min abdin, tidaklah ada seorang yang menyebut waktu pagi, waktu petang dan waktu malam. Apa yang disebut? Iaitu menyebut bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi? Salah samarat dibaca 3 kali, fayadurruhu syai'un.
Maksudnya tidak ada sesuatu yang akan memudaratkan dia. Ma min abdin, tidak akan ada orang yang mengucap kalimah bismillah. Bismillah ni tadi kita kata bismillah, kita kata bismillah salah satu daripada kandungan bismillah 5. Mungkin tuan-tuan sedia pernah mendengar bismillah 5, iaitu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahilkafi, bismillahilmuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu yang kelima pada bismillah 5. Jadi siapa yang menyebut kalimah bismillah yang nombor 5 tadi, tidak akan ada sesuatu yang akan memberi mudarat kepadanya. Kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita percaya, iktikad kita, apa sahaja yang berlaku ke atas diri kita adalah sudah ditentukan oleh Allah. Ini yang dikatakan qada dan qadar Allah. Anak-anak kita tuan-tuan belajar subjek pendidikan Islam di menengah rendah. Di sana mereka belajar tentang qada dan qadar Allah yang termasuk di dalam rukun-rukun iman. Qada dan qadar itu ada 2 yang dinamakan. Pertama qada mu'allaq, yang kedua qada mubram. Qada mu'allaq iaitu ketentuan Allah yang masih boleh berubah. Manakala qada mubram, ketentuan Allah yang memang kita tak boleh lari. Jadi qada mubram hanya satu, iaitu kematian. Maksudnya tidak ada siapa manusia ataupun yang bernyawa akan selamat daripada kematian. Kamu buatlah apa cara, larilah ke dalam gunung, ke dalam gua, naiklah di tempat yang tinggi untuk mengelak kematian. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Allah berfirman, kematian yang kamu lari daripadanya pasti akan menjemput kamu. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah dalam Al-Quran. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Qada yang kedua dikatakan qada mu'allaq, iaitu ketentuan Allah. Contoh kalau Allah dah tentukan si fulan akan berkahwin dengan anak raja umpamanya. Tetapi akan boleh berlaku di sebalik. Boleh berlaku di sebaliknya. Itu dikatakan mu'allaq, terikat. Jadi apakah sesuatu yang boleh mengubah qada dan qadar Allah? Mengubah qada dan qadar Allah pun tetapi masih dengan kehendak Allah tadi, iaitu doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Kat sinilah tuan-tuan, zikir-zikir yang kita amalkan ini juga menjadi doa permintaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa-doa inilah yang insya-Allah akan menjadi asbab qada yang telah ditentukan oleh Allah tidak akan terkena ke atas kita. Bahkan Allah selamatkan kita. Sebab Allah Maha berkuasa untuk mengubah sesuatu yang telah diciptanya. Di sinilah pentingnya kita orang Islam beriman kepada Allah yang Maha berkuasa. Jadi tindakan kita, perbuatan kita, ucapan-ucapan kita yang berbentuk doa tadi, itu sebagai senjata. Mudah-mudahan Allah yang mendengar doa kita, Allah akan mengubahkan sesuatu yang kita tidak mahu, atau Allah akan mengubahkan sesuatu yang kita inginkan. Biiznillah. Ini kekuatan kita umat Islam. Jadi dalam bismillah ini tadi, la yadurru fayadurru syai'un, maksudnya tidak ada sesuatu yang akan memberi mudarat kepadanya. Jadi kita amalkan di awal pagi. Awal pagi kita mulakan dengan apa? Awal pagi kita mulakan dengan perkara yang wajib, iaitu solat subuh. Solat subuh.
Jadi sebelum kita buat perkara yang wajib solat subuh, kita digalakkan buat yang sunat. Qiyamul lail kita, membaca Quran, berzikir, berselawat, beristighfar, membuat pengajian dan sebagainya. Itu semua usaha-usaha baik kita yang dituntut kita buat dalam keadaan sunnah, bukannya wajib. Jadi kita bermula dengan wajib solat fardu subuh, kemudian janganlah lepas subuh tadi kita terus bertebaran semata-mata mencari duniawi saja. Tetapi mohonlah kita peruntukkan masa. Bagi yang ada masa kelapangan di waktu pagi, contohnya yang sudah pencen umpamanya, ataupun yang tidak terikat dengan pekerjaan harian di sesuatu jabatan umpamanya, maka kita cubalah kita peruntukkan barangkali 5 minit atau 10 minit atau 15 minit atau barangkali 20 atau 30 minit. Kita masih berada di atas tikar sembahyang dan di samping kita melakukan perkara yang sunat, akhirnya kita akan meninggalkan tempat sembahyang selepas kita dapat menunaikan solat sunat duha umpamanya. Ini saranan-saranan ataupun perancangan yang kita panggil agenda. Kita perlu ada agenda untuk mendapat bahagia dunia dan akhirat. Nak bahagia di dunia, kata Rasulullah, fa'alaihi bil ilmi. Carilah ilmu bagaimana kamu boleh bahagia dekat dunia. Ilmu pendidikan kamu di bangku sekolah, peperiksaan awam yang perlu diambil dengan kualiti yang baik. Carilah ilmu dunia. Fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang nak bahagia di akhirat, maka alaihi bil ilmi. Fa'alaihi, alaihi di situ maksudnya tanggungjawab. Perkataan Allah bagi umat Islam itu sesuatu yang ditanggungjawabkan kepada seseorang. Alaika, alaika bil ilmi. Alaika bil ilmi. Jadi siapa nak bahagia di akhirat, fa'alaika bil ilmi. Maka kamu kena ada ilmu bahagia di akhirat. Bagaimana kita nak masuk syurga di akhirat nanti? Syurga itu akan masuk, akan dapat kita masuk melalui amal saleh, melalui Islam dan iman kita, dan melalui rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan dapat masuk syurga Allah pertama mungkin dengan amal soleh kita. Ini dah dijanjikan oleh Allah. Dalam Quran ada alat-alat ayat-ayat yang menyatakan orang yang beramal soleh nanti akan dapat syurga Allah. Kenapa kita nak menafikan? Ada orang juga yang menafikan amal soleh belum tentu masuk syurga. Belum tentu, memang kita kata belum tentu masuk syurga kalau amal solehnya itu tidak menepati syariat, ataupun amal soleh yang dibuat itu tidak ada unsur keikhlasan kepada Allah. Sedangkan ada hadis menyatakan amal soleh masuk syurga. Kenapa kita kata berani mengatakan belum tentu amal soleh kita tadi dengan tujuan maksudnya orang yang beramal soleh pun belum confirm masuk syurga. Jadi kita percaya tuan-tuan, dalam Quran dah disebut amal soleh menyebabkan masuk syurga, tetapi ikut peraturan yang dikatakan amal soleh itu macam mana? Ada syarat-syarat SOP-nya baru jadi amal soleh. Yang dikatakan amal soleh ini amal yang baik yang tidak bercanggah dengan Islam. Itulah amal soleh. Kadang-kadang ada orang yang buat amal soleh, contohnya dia menolong orang, suka bersedekah. Orang nampak amal soleh dia si fulan itu. Tapi orang tak nampak, sedangkan wang yang dia berikan sedekah itu wang rompakan, wang daripada riba, wang daripada peras sumut. Hakikatnya kita tak nampak. Jadi amal soleh yang macam inilah yang kita katakan tidak dapat syurga Allah. Tapi kita bersangka baik amal soleh yang tidak bercanggah dengan Islam. Memang ia Islam kata itu amal soleh dengan syarat-syaratnya seperti ikhlas. Kalau konteks bersedekah tadi, barang yang disedekah tadi mestilah milik dia, barulah jadi amal soleh untuk dia. Jadi yang pertama, orang masuk syurga kerana amal soleh mereka.
yang mengikut SOP syariat Islam. Yang kedua, orang masuk syurga juga kadang-kadang dengan sebab rahmat Allah. Sipulan daripada kecil sampai dah nak mati dah, tak pernah menganut agama Islam. Tapi saat dia nak mati, sempat mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu mati. Tak sempat sembahyang, tak sempat puasa Ramadan, tak sempat zakat dan sebagainya. Tak pernah buat baik yang sebagaimana dinyatakan dalam syariat Islam. Tetapi matinya sempat mengucap 2 kalimah syahadah. Itu contoh orang yang tak ada amal soleh yang banyak tapi dapat masuk syurga kerana ucapannya yang akhir tadi dapat mengucap syahadah ataupun kalimah tahlil la ilaha illallah ataupun kalimah Allah. Jadi bukan hak kita. Kita diberitahu kita layak masuk syurga dengan amal soleh, dengan Islam, iman, dan kita juga layak masuk syurga dengan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah kepada kita, sebab amal soleh kita, Allah kasih kita dapat syurga. Jadi bersangka baiklah dengan Allah. Kalau kita katakan ibadah kamu belum tentu kamu masuk syurga. Kalau itu ayat yang kita berikan kepada orang awam, kadang-kadang menjadi lemah semangat kepada orang awam untuk beribadah. Tapi kalau macam tu Ustaz, beramal soleh pun belum tentu masuk syurga, baik buat maksiat. Na'uzubillah. Takut bila kita katakan demikian, orang akan meninggalkan ibadah, lalu mereka membuat maksiat kerana ucapan kita tadi menafikan orang yang melakukan amal saleh dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu ada perbahasannya tuan-tuan. Jadi kita amalkan kita amalkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, iaitu Allahumma salli Muhammad. Kalimah Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, yang maknanya Bismillahillazi, dengan nama Allah, allazi la yadurru ma'asmihi, yang mana tidak ada sesuatu pun dengan sebab nama Allah tadi, tidak ada sesuatu yang akan memberi mudarat. Syai'un fil ardi, sama ada di bumi, wala fis sama, walaupun di langit. Tidak ada sesuatu yang dekat bumi, tidak ada sesuatu yang dekat langit yang akan memberi mudarat kepada kamu, kecuali dengan izin Allah. Wa huwas samiul alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi umpama hari ini kita dalam suasana pandemik COVID-19 ini tadi tuan-tuan, dalam usaha kita umpamanya sama ada mengambil vaksin ke atau mengambil alternatif yang lain dengan pemakanan-pemakanan yang selalu dimakan oleh baginda Nabi melalui hadis-hadis Nabi umpamanya, itu juga alternatif untuk kita berubat, mengelak daripada penyakit. Dan jangan lupa yang terakhir mesti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita dah dicucuk vaksin, jangan lupa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan vaksin itu memberi manfaat kepada kita. Mohon kepada Allah. Sebab kita takut kalau vaksin itu mendatangkan mudarat kepada kita. Jadi kita berdoa juga kepada Allah. Ya Allah, jauhkan aku daripada kesan buruk daripada vaksin yang telah dicucukkan ke atas jasadku. Sekiranya vaksin itu mendatangkan kemudaratan. Jadi kita berdoa kepada Allah. Jangan lepas cucuk vaksin, kita langsung, kita tak ada alternatif yang lain. Lupa nak berdoa, bahkan merasakan dah cucuk vaksin ni, pasti selamat. Selamat punya dan sebagainya contoh. Itu contoh kalimah-kalimah yang perlu kita jaga. Jangan lupa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menguasai segala-galanya. Kalau kita dah cucuk vaksin pun, ditakdirkan juga mati, ketentuan daripada Allah. Mudah-mudahan inilah yang dikatakan mati dalam syahid. Kerana mati dalam wabak. Tapi syaratnya mereka ingat Allah. Jangan sampai kita mengambil alternatif yang kadang-kadang boleh merosakkan akidah. Wal'iyazbillah. Jadi tuan-tuan, untuk menjaga akidah kita, inilah antara contoh-contoh zikir yang dapat kita rujuk daripada kitab yang kita rujuk, iaitu kitab At-Targhib wa Tarhib ini. Sebahagian daripadanya, iaitu yang pertama, kita membaca 3 kali waktu pagi surah Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas.
Dan yang kemudian kita mengamalkan ta'awuz 3 kali diikuti dengan ayat 22, 23, 24 surah Al-Hasyr. Itu pada hari semalam. Dan hari ini sebagai penambahan, kita menyebutkan kalimah subhanallahi wa bihamdih. Dan yang terakhir kita menyebut bismillahilladzi la yadurru syai'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Mudah-mudahan Allah mendengar rintihan kita, permohonan kita melalui tazkirah-tazkirah dan melalui doa-doa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jadi asbab kita selamat daripada sebarang wabak dan juga musibah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah pelihara iman kita dan kita beristiqamah, berada di dalam ikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sekadar itu saja untuk petang ini, dan disudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekiranya tuan-tuan tak dapat bersama secara live ini, boleh tonton semula dalam rakaman FB dan juga YouTube melalui Sahabat Al-Furqan. Insya-Allah akan dapat dikongsi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل ونفس بعدد كل ما